Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaAllah hari ini kita akan sambung semula sesi PDPR kita untuk hari Khamis yang seperti yang telah dijadualkan adalah bagi subjek sirah. Okey, jadi boleh bawa keluar buku teks sirah dan buka muka surat 35. Hari ini kita akan masuk kepada tajuk baru yang mana sebelum ni kita dah habiskan tajuk perkembangan Islam. Yang mana sebelum-sebelum ni awak dah belajar kan dengan Saudara Siti, dengan Ustaz pun sekali, ada macam mana perkembangan Islam dari segi akidah, ibadah, akhlak, apa lagi, perundangan dan sebagainya. Macam mana Islam berkembang dari segi perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Okey, baik. Kali ini kita akan masuk kepada kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadi yang paling sedih buat para sahabat dan juga keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Kita akan cuba, kalau sempat, saya tak tahulah sempat ke tak kita nak habiskan. Banyak juga ni. Okey, tak apa. Paling kurang kita akan cuba habiskan dalam sehingga detik kematian baginda lah. Kita cuba. Okey, baik. Kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok unit 1, peristiwa kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tengok tajuk kecil dan sama-sama kita baca. Kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sakit teruk sebelum ini. Hal ini demikian kerana baginda sallallahu alaihi wasallam mengamalkan kehidupan yang dijauhkan daripada segala penyakit. Memang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelebihan kepada Rasulullah SAW untuk tidak sakit. Maknanya dijauhkan segala penyakit lah. Okey, baik. Kita teruskan lagi. Amalan hidup baginda adalah makan sedikit sahaja. Yakni baginda makan makanan yang sederhana sahaja. Nabi memang tak makan banyak. Nabi makan sikit sahaja, mencukupi untuk perut Nabi. Okay, teruskan lagi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak mengamalkan puasa sunat dalam kehidupan harian baginda. Kadang-kadang baginda hanya makan beberapa biji kurma dan sedikit susu atau minum madu yang baginda sukai untuk hari tersebut. Makanan-makanan sunnah ni, Nabi memang selalu akan makan kurma atau dan dengan susu ataupun dengan madu. Itu adalah makanan-makanan sunnah. Dan makanan-makanan sunnah itu jugalah seperti yang kita tahu adalah penawar penyakit, kebaikan penyakit. Okay, baik, kita teruskan lagi muka surat 36. Okay. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai gering. Gering ni apa? Gering ni adalah sakit. Dan gering ini kalau dalam bahasa Melayu seringkali digunakan kepada orang-orang yang besar, yang kedudukannya tinggi. Kalau macam sekarang ni sultan yang kita panggil, kalau sultan sakit kita panggil gering. Dan Nabi Muhammad pun kalau kita katakan Nabi Muhammad sakit, kita katakan Nabi Muhammad gering waktu ni. Sambung lagi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai gering pada akhir bulan Safar tahun ke-11 Hijrah. Yakni setelah 3 bulan selepas menunaikan Haji Akbar. Okey, baik. Teruskan lagi. Para sahabat berasa amat susah hati atas apa yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini kerana mereka tidak pernah melihat baginda sallallahu alaihi wasallam sakit sebelum ini. Jadi para sahabat pun risau dan para sahabat pun tahu dah ini adalah salah satu tanda akan perginya Rasul yang terakhir. Sebabnya sebelum ni Nabi memang tak pernah sakit.
Nabi memang tak pernah sakit. Nabi sihat je selalu. Sebabnya Nabi mengamalkan makan sedikit dan juga makan makanan yang sederhana macam kurma, susu, madu. Itu semuanya adalah makanan-makanan yang sihat. Teruskan lagi, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jatuh sakit, baginda berada di Madinah. Pada hari pertama baginda sallallahu alaihi wasallam sakit, baginda menziarahi kubur para sahabat di tanah perkuburan Baqi' yang letaknya tidak jauh dari Masjid Nabawi. Perkuburan Al-Baqi'. Siapa yang pernah pergi umrah, pernah tengoklah dekat mana perkuburan Al-Baqi' tu. Dia dekat Madinah, dekat je dengan Masjid Nabawi. Ustaz pun teringin nak pergi. Ustaz tak pergi lagi. Ni dengan COVID lagi ni memang susahlah sikit kita nak dapat pergi. Okay, baik. Kita teruskan lagi. Selain itu, baginda sallallahu alaihi wasallam sempat menziarahi kubur para syuhada dalam perang Uhud. Baginda sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh orang suruhan baginda yang bernama Abu Muwaihibah. Abu Muwaihibah. Masa Nabi melawat kubur-kubur para sahabat, kubur para syuhada, Nabi ditemani oleh hamba Nabi yang bernama Abu Muwaihibah. Bukan hamba lah, orang suruhan. Orang suruhan. Okay. Ini perkuburan Baqi' di Madinah. Ini simple je. Batu saja untuk menandakan ini kubur siapa, ni kubur siapa. Simple saja kuburan Al-Baqi'. Okay, baik. Kita teruskan lagi. Dalam masa yang sama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih bergilir-gilir pergi ke rumah isteri-isteri baginda seperti biasa. Nabi kan isteri ada berapa? 12 orang isteri. Jadi Nabi masih, walaupun dalam keadaan sakit, Nabi masih menunaikan tanggungjawab Nabi sebagai suami. Bergilir-gilir pergi rumah isteri. Baik, kita teruskan lagi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menderita demam selama beberapa hari. Apabila demam baginda berkurangan, baginda pergi ke masjid untuk menunaikan solat berjemaah bersama para sahabat. Kita teruskan lagi. Muka surat 37. Solat yang terakhir. Solat Nabi yang terakhir. Pada hari terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat tidur dengan nyenyak. Ini hari terakhir, Allah berikan rehat yang cukup-cukupnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demam baginda telah berkurangan sehingga baginda dapat keluar mengucapkan selamat kepada sahabat-sahabat baginda. Baginda menunaikan solat subuh dengan menyandarkan badannya kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, sepupu Nabi dan juga sahabat Nabi. Okay. Dan Al-Fadlu bin Abbas. Fadlu bin Abbas. Selepas solat, baginda berkhutbah kepada para jemaah. Okay. Ini petikan khutbah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak menghalalkan bagimu melainkan apa yang dihalalkan dalam Al-Quran, dan aku tidak mengharamkan ke atasmu melainkan apa-apa yang diharamkan dalam Al-Quran. Kamu akan menemui banyak perselisihan selepasku. Sesungguhnya apa-apa yang sama dengan Al-Quran adalah dariku, dan apa-apa yang berselisih dengan Al-Quran bukan datang dari diriku. Ini adalah petikan khutbah terakhir bagi Nabi. Nabi kata apa? Nabi menghalalkan segala apa yang telah dihalalkan dalam Al-Quran. Apa yang telah dihalalkan dalam Al-Quran? Macam-macam. Haiwan sembelihan, haiwan-haiwan yang dihalalkan seperti ayam, lembu dan sebagainya. Dan Nabi mengharamkan apa yang telah diharamkan dalam Al-Quran. Tak ada dah tambah-tambah apa yang diharamkan selepas ini. Apa yang ada dalam Quran, itu yang haram. Apa yang halal dalam Al-Quran, itu yang halal. Okay, baik. Kita teruskan lagi. Umat Islam berasa gembira melihat baginda telah sihat.
Usamah bin Zaid meminta izin untuk membawa tentera muslimin keluar melaksanakan tugas mereka. Para sahabat dan umat Islam pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan bersemangat. Sebab dia orang dah tengok Nabi sihat ni, insya-Allah ni Nabi tak ada apa-apa. Sebab nampak Nabi dah sihat. Jadi insya-Allah Nabi tak ada apa-apa. Sedangkan mereka tak tahu itu adalah solat terakhir bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik, kita teruskan lagi. Kita sambung sikit lagi. Okey, kita masuk kepada detik kematian baginda sallallahu alaihi wasallam. Kesihatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terganggu semula. Tadi kan Nabi dah sihat, Nabi semayang kan, Nabi bagi khutbah, tiba-tiba selepas itu kesihatan Nabi terganggu semula. Kesihatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terganggu semula. Badan baginda mulai panas. Kepala baginda sakit. Walaupun keadaan itu berlarutan selama beberapa hari, namun baginda tetap melayani isteri-isteri baginda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih lagi mengarahkan gerakan penyebaran Islam dengan lebih giat. Gerakan ini dipimpin oleh Usamah bin Zaid tadi. Yang ni. Usamah bin Zaid ni ketika itu dialah yang pada waktu Rasulullah SAW masih hidup, dialah yang mengetuai bala tentera, mengarahkan bala tentera. Bila Nabi suruh buat macam ni, Usamah pun akan mengarahkan para tentera Islam buat macam ni. Okey, baik. Kita teruskan lagi. Baginda SAW menghadapi sakit dengan hati yang tenang dan tabah. Tiada keluh kesah daripada mulut baginda. Selain itu, baginda SAW tidak banyak bicara. Hanya anak baginda SAW yang, sambung lagi muka surat 38, yang sangat bimbang. Nampak ya? Okay. Yang sangat bimbang dengan keadaan baginda. Selain isteri-isteri baginda akan kesihatan Nabi Muhammad SAW yang semakin merosot. Beberapa hari sebelum itu, Nabi Muhammad SAW sempat menziarahi perkuburan Baqi' dan perkuburan syuhada. Sebelum ni pun dia ada nyatakan kan, baginda berdoa untuk para syuhada di Uhud. Doa Nabi Muhammad SAW di Uhud, di perang Uhud kan para syuhada, orang-orang tentera-tentera yang mati ketika perang Uhud semuanya dikuburkan di situ. Jadi Nabi pergi kat kubur dekat kawasan perang Uhud, di kubur Uhud. Jadi Nabi berdoa. Nabi doa apa? Assalamualaikum wahai penghuni kubur. Semoga kamu selamat daripada sesuatu yang terjadi ke atas diri kamu, seperti ke atas diri orang lain. Fitnah telah datang seperti malam gelap gelita yang kemudiannya menyusul yang pertama dan yang kemudian lebih jahat daripada yang pertama. Kalau malam kan, Nabi mengibaratkan fitnah ni datang macam malam. Kalau malam kita tengok maghrib tu dia dah mula gelap, dia terus jadi gelap, kemudian lagi naik pukul 9 ke 10 dia lagi gelap. Macam itulah fitnah. Fitnah ni dia datang, kemudian dia gelap, lepas tu dia lagi dahsyat. Mula dia datang dengan dahsyat, kemudian dia akan menguasai lebih dahsyat lagi. Itulah fitnah. Okey, baik, kita teruskan lagi. Masih sempat baginda mengingati orang yang sudah pergi dan dirasakan bahawa baginda akan menyusul mereka pada bila-bila masa sahaja. Dalam suasana yang sunyi di atas perkuburan itu, Nabi Muhammad SAW menyatakan kepada Abu Muwaihibah yang menemani baginda bahawa dua pilihan yang telah ditawarkan oleh Allah Ta'ala kepada baginda. Tadi kan ada cerita kan, ada bagi tahu bahawa Nabi selalu, sewaktu sakit, Nabi selalu menziarahi kuburan Al-Baqi' dan juga perkuburan di Uhud, ditemani oleh orang suruhan Nabi yang bernama Al-Muwaihibah. Al-Muwaihibah, mana Ustaz pun dah tak ingat dah mana tulisan ni. Abu Muwaihibah. Okey, baik. Nabi pun cakap dengan Abu Muwaihibah. Okay. Abu Muwaihibah. Aku telah diberi anak kunci dunia ini serta
kekal hidup di dalamnya. Sesudah itu aku ditawarkan syurga. Aku diminta memilih ini atau bertemu dengan Allah Ta'ala dan hidup di syurga. Nabi telah diberi pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, baik. Teruskan lagi. Demi ayah bondaku. Ini sekejap ya, saya tengok. Ini kata-kata Abu Muwaihibah. Tadi kan Nabi cakap kat Abu Muwaihibah yang mana Allah telah memberikan tawaran kepada Rasulullah sama ada nak hidup lama, nak hidup kekal di dunia, ambillah segala isi, kemudian barulah masuk syurga, ataupun bertemu terus dengan Allah dan hidup di syurga. Maknanya tak perlulah kekal di dunia. Jadi Abu Muwaihibah balas apa? Demi ayah bondaku, ambil sajalah kunci isi dunia ini dan hidup kekal di dalamnya. Selepas itu barulah syurga, gesa Abu Muwaihibah. Abu Muwaihibah kata, ya Rasulullah, ambillah pilihan yang pertama tadi. Yang mana tadi kan mula Allah menawarkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad katalah, Allah menawarkan kepada Nabi Muhammad, kau kekallah di dunia, hiduplah kekal di dunia, ambillah segala isi yang ada di dunia, kemudian barulah kau masuk ke syurga. Ataupun yang kedua, kau terus bertemu dengan Allah dan terus masuk ke syurga. Dua pilihan. Tapi Abu Muwaihibah suruh Nabi ambil pilihan yang pertama, yang mana kekallah di dunia, hiduplah di dunia, kemudian barulah masuk ke syurga. Tapi kita tengok apa pilihan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kata apa? Oh, tidak Abu Muwaihibah. Aku memilih untuk kembali menghadap Allah Ta'ala dan syurga. Nabi ambil pilihan yang kedua, yang mana Nabi tak nak kekal di dunia. Nabi nak terus berjumpa dengan Allah, kemudian terus masuk ke syurga. Okey. Kita teruskan lagi. Pengakuan Nabi Muhammad SAW ini meremukkan setiap hati, meremukkan setiap dada Muslim. Hati dan bibir mereka mengalirkan kata-kata semoga baginda mengubah keputusan baginda tadi. Semua orang harap Nabi tak mati. Semua orang harap Nabi kekal di dunia. Kemudian kita tengok lagi sambungan surat 39. Muka surat 39, perengah atas sekali. Keputusan itu semakin menjadi kenyataan apabila baginda SAW semakin tenat. Baginda SAW tidak berdaya untuk ke masjid lagi. Abu Bakar yang menggantikan baginda SAW untuk mengimami solat berjemaah. Fatimah binti Muhammad. Fatimah siapa? Fatimah binti Muhammad, anak-anak Nabi Muhammad dengan isterinya yang pertama sekali, iaitu Khadijah. Fatimah binti Muhammad dan Ali bin Abi Talib sangat gelisah. Ali bin Abi Talib ni adalah suami kepada Fatimah binti Muhammad. Maknanya Ali bin Abi Talib ni adalah menantu Nabi Muhammad. Ali bin Abi Talib ni dahlah sepupu Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad, kemudian menantu Nabi Muhammad. Dia sangat rapat dengan Nabi Muhammad. Aisyah juga turut gelisah. Aisyah adalah isteri Nabi. Setiap hati yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW sangat gelisah. Keresahan mereka terpancar di hati, nadi dan wajah mereka. Pelbagai persoalan wujud di benak para sahabat. Mengapakah Nabi Muhammad SAW mahu pergi meninggalkan umat Islam, sedangkan kemenangan baru dicapai, keamanan baru terbentuk, keselesaan baru berputik, dan cinta hakiki berada di puncaknya ketika para sahabat sedang mengelilingi baginda SAW yang sedang tenat. Jadi umat Islam pun berkata dekat Nabi Muhammad, wahai Nabi Allah, Tuan begitu panas sekali, kata Abu Bakar dengan suara yang perlahan. Ini kata-kata Abu Bakar. Benar, panasku 2 kali ganda panas 2 orang daripadamu, jawab baginda SAW. Moga-moga Tuan mendapat 2 ganjaran, sahut sahabat. Ya, demi Allah Ta'ala yang diriku berada dalam kekuasaannya. Ini kata-kata Nabi Muhammad ni. Sesiapa sahaja Muslim yang sakit
lebih daripada orang lain, Allah akan menggugurkan kesalahannya seperti daun yang gugur dari pohonnya. Begitu berhikmah kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Para sahabat keluar dari bilik pembaringan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan debaran. Dengan debaran. Aisyah dan Fatimah meluru masuk. Okey, tadi para sahabat masuk kan, kemudian dia orang keluar balik. Jadi Aisyah isteri Nabi dan juga Fatimah masuk ke bilik baginda. Fatimah menangis melihat keadaan ayahandanya yang dikasihinya. Begitu tenat. Jangan menangis anakku, kata Nabi Muhammad. Pujuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Itulah satu-satunya anak yang masih ada. Anak yang masih ada ketika itu. Okay, baik. Janganlah menangis, katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya sesungguhnya kami bagi Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Inilah apa yang kamu belajar dalam adab menziarahi kematian. Dan juga menziarahi orang sakit. Bila ada orang mati, kita kena sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu adalah anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik, kita sambung lagi surat 40. Okey. Pujukan itu diterima oleh Fatimah dengan tenang. Namun, perasaan sayu dan sedihnya tidak dapat dihapuskan. Pipinya sentiasa basah. Tidak dapat dihalangnya air mata itu daripada mengalir di pipinya. Kepada Aisyah radhiyallahu anha, isterinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan supaya hartanya sebanyak 6 keping dinar disedekahkan. Nampak tak punya rendah dirinya Rasulullah SAW. Padahal ketika itu Rasulullah adalah pemimpin yang besar ketika itu, tapi hanya ada 6 keping dinar saja. Itulah rendah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita sambung. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, matikan aku dalam keadaan fakir. Jangan engkau matikan aku dalam keadaan kaya. Himpunkanlah aku dalam lingkungan orang miskin. Sekarang aku berehat. Aisyah meriba kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berdoa kepada Allah Taala semoga tuan sembuh dan sihat. Okey, kalau orang miskin, jangan sedih. Kalau ada orang miskin, nasihat kat dia, jangan sedih. Kerana Rasulullah SAW telah berdoa supaya Rasulullah akan duduk dengan orang miskin di akhirat nanti. Jadi jangan bersedih. Kalau orang miskin, jangan bersedih. Sebab Nabi dah berdoa dah. Nabi nak duduk dengan orang-orang miskin. Okey, baik, kita sambung lagi. Ketika itu mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegak melihat ke atas, bagai ada sesuatu yang dilihat oleh baginda. Oh, tidak. Tuhan yang Maha Tinggi. Dia menolak harapan Aisyah. Sebab tadi Aisyah isteri Nabi, Sayyidatina Aisyah mendoakan bahawa supaya Nabi sembuh dan sihat, tetapi Nabi kata, oh tidak, Tuhan yang Maha Tinggi, janganlah bagi dia sembuh. Sebab Rasulullah SAW nak wafat. Rasulullah SAW nak sangat mati ketika itu. Menitis air mata Aisyah, sayu dan hiba. Tuan telah dipilih dan Tuan telah memilih. Demi Allah Ta'ala yang Maha mengutus dengan kebenaran. Okey, baik. Saya rasa sampai situ saja dulu. Lepas ini kita akan sambung lagi pada minggu hadapan. Macam mana kewafatan Rasulullah SAW. Kita baru sampai kepada saat-saat ketika Nabi menemui ajal. Jadi selepas ini adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Okey, insya-Allah kita akan sambung sedikit saja lagi pada minggu hadapan. Okey, baik. Untuk kerja rumah, mudah saja dan sikit sahaja Ustaz nak kamu buat. Okey, boleh buka muka surat 35 untuk buku latihan sirah. Okey, boleh buka muka surat 35.
Okey, 35 saja. Okey, dia suruh tandakan betul, tik ataupun pangkah untuk pada pernyataan-pernyataan yang berikut. Kalau betul, tandakan tik. Kalau salah, tandakan pangkah. Okey, baik. Yang pertama ni, Nabi Muhammad SAW tidak pernah sakit teruk dalam hidupnya. Betul atau salah? Okey, boleh rujuk buku teks muka surat 35. Boleh rujuk buku teks muka surat 35. Ada dalam teks ni. Jadi awak perlu baca saja. Baca semula saja. Okey, baik. Yang kedua, baginda makan makanan yang sederhana sahaja. Pun boleh rujuk pada muka surat 35 dalam teks ni. Baca satu-satu. Kalau ada, tandakan tik. Kalau tak ada, tandakan pangkah. Baik, yang ketiga. Antara makanan Nabi Muhammad SAW adalah kurma, susu, madu dan anggur. Betul ke anggur? Tengok balik, check balik pada muka surat 35 juga. Dalam perenggan yang berkaitan. Okey, baik. Teruskan lagi. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW mulai gering pada awal bulan Safar tahun ke-11 Hijrah. Pun boleh rujuk muka surat ini, muka surat 35. Okey. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW menderita sakit perut selama beberapa hari. Betul ke sakit perut? Boleh tengok 35 hingga 36. Boleh tengok 35 hingga 36. Dan yang terakhir, apabila sembuh, baginda pergi ke masjid untuk solat berjemaah bersama para sahabat. Betul ke salah? Boleh tandakan tik ataupun boleh tandakan pangkah. Okey, itu sahaja kerja kamu. InsyaAllah kita akan sambung lagi detik-detik kewafatan. Sebelum tu kita dah tengok dah masa Rasulullah SAW sedang nazak. Jadi kita akan tengok kepada semasa Rasulullah SAW wafat. Muka surat 40 insyaAllah. Okey, baik. Sampai itu saja untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.